Skrin saya nampak? Tak nampak? Skrin saya nampak? Nampak. Okey, skrin nampak. Jadi bila saya tanya tu, respon sikit lah. Okey, baik. Okey. So, kesihatan manusia berempat. Apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit? Apakah yang menyebabkan penyakit berjangkit tersebar? Bagaimanakah mikroorganisma yang memasuki badan dimusnahkan? Okey, ini adalah secara umum apa yang akan kamu berlaku dalam kesihatan manusia. Okey, jadi mari memahami penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta pertahanan badan. Ni macam sekarang ni musim-musim pandemik ni kan, COVID-19 ni. Jadi kamu patut lebih faham lah tentang masalah tentang penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. So COVID-19 penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit? Penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit? Penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Jadi kenapa kamu kata COVID-19 itu dah penyakit yang berjangkit? Kenapa dia jadi duduk kategori penyakit berjangkit? Macam mana? Ada siapa nak cuba? Kamu mesti tahu penyakit berjangkit ni macam mana? Macam mana kita kata penyakit itu adalah penyakit yang berjangkit? Kamu dah hidup ni 13 tahun dah. Mesti tahu. Cuba. Penyakit berjangkit. Kenapa kita kata dia penyakit tu penyakit yang berjangkit? Contoh apa selain pada COVID-19 yang kita kata penyakit tu penyakit berjangkit? Cuba bagi satu. Demam. Demam. Okey, demam. Lagi? Apa lagi yang boleh berjangkit? Selesema. Sesema. Lagi? Batuk. Ya? Batuk. Batuk ke? Ya. Batuk. Okey, lagi? Satu lagi. Yang common lah, memang common. Kalau kena mesti tak pergi sekolah. Sebab dia boleh berjangkit kan? Boleh menjangkiti orang lain. Satu lagi contoh apa? Yang kamu memang common lah. Kalau kamu kena tu memang tak pergi sekolah lah. Apa? Demam campak. Demam campak. Demam campak lah paling besar sekali. Semua ni walaupun penyakit berjangkit tapi kita kata tak mudarat sangat. Boleh lagi pergi sekolah kecuali memang teruk sangat lah tak pergi sekolah kan. Lain pada tu dia boleh berjangkit melalui apa? Sentuhan. Sentuhan. Boleh berjangkit melalui sentuhan. Bila sentuh boleh berjangkit. Macam demam campak. Dia punya bakteria tu, virus-virus tu duduk dekat permukaan kulit. Lepas tu kamu tersentuh ataupun permukaan yang dia dah sentuh tu kamu pergi sentuh pula. Maka kamu boleh kena demam campak tu juga. Bakteria tu masuk dekat kamu pula. Kan? Okey, ataupun kalau sesema, bersin, hacung-hacung, dia punya bakteria tu keluar ke udara, kamu pun sedut. Kamu bernafas, kamu sedut. Bakteria yang ada dalam udara tu, yang dah tercemar tu. Maka kamu, orang lain pun akan kena sema. Betul? Kan? Kalau macam COVID-19 lagi dahsyat. Apa dia? Semua dia punya kebarangkalian akan berjangkit sangat tinggi. Dia pegang permukaan mana pun, kalau dia pegang lepas tu kita pegang, maka virus tu akan masuk dekat badan kita. Lepas tu yang pertama kena dekat tangan lah. Lepas tu tangan kita pegang muka, kita pegang mata, kita pegang hidung, kita pegang mulut. Sebab memang tangan kita ni memang memang kecenderungan untuk pegang muka adalah tinggi. Perempuan especially lah, satgi nak pakai tudung lah, kan? Satgi bulu mata, serabut sikit, eyebrow, sikat-sikat sikit. Nampak tak?
Lepas tu hidung rasa macam nak bersin lah, rasa macam ada benda lah. Jadi benda-benda tu akan menyebabkan dia lebih mudah masuk. Okey, baik, itu adalah penyakit berjangkit. Kalau penyakit tidak berjangkit, contohnya apa? Maksudnya orang tu kena, kalau kita peluk cium dia pun kita tak jadi apa. Contohnya apa? Sakit perut. Sakit perut. Sakit perut. Kita peluk, cium, sayang macam mana pun ada berjangkit dah sakit perut. Tidak, tak sakit perut lagi. Satu lagi. Darah tinggi. Ramai yang kena darah tinggi. Darah tinggi, adakah tak ada bakteria, tak ada apa. Dia melibatkan masalah sistem manusia. Saluran darah dia jadi sempit, mungkin kolesterol tinggi, lepas tu tenan, stres menyebabkan tekanan darah dia meningkat. Maka itu bukan penyakit yang berjangkit, itu cuma penyakit sahaja. Okey, boleh virus Zika. Virus Zika. Virus Zika, pernahkah anda dengar tentang virus Zika? Boleh dijangkiti melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apakah tanda-tanda yang dialami oleh mangsa yang telah dijangkiti virus Zika? Okey, nampak nama kat sini virus. Nama kat sini ialah virus. Nama kat sini adalah virus. Bila virus, maksudnya dia membawa satu kuman yang boleh menjangkiti orang lain. Dekat diri dia ada, bila dia pergi kat tempat lain, orang lain ataupun haiwan, misalnya manusia lah kan. Okey, manusia, di saudara manusia, maka manusia tu akan terkena virus Zika. Baik. Virus ini biasanya menyebabkan demam, ruam, sakit otot, sakit sendi, sakit kepala dan konjaktivitis. Pada wanita hamil pula, virus ini boleh menyebabkan kecacatan serius kepada bayi yang dilahirkan, iaitu saiz kepala bayi lebih kecil daripada biasa dan menyebabkan kecacatan otak. Yang ni masa 4 tahun lepas saya rasa popular tentang virus Zika. Sebab masa tu tiba-tiba dia jadi sangat banyak. Okay, ini kata kunci yang ada dalam tajuk ni adalah penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit, patogen, vektor, antigen, antibody, serum, keimunan aktif, keimunan pasif, imunisasi. Okey, baik. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okay, sekarang ni kita tengok ada video YouTube. Kamu tengok yang ni. Okey, baik. Sekarang kita tengok balik buku teks kamu. Laju sikit yang tu.
Baik, tengok penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Jadi dalam video tadi pun dah ada. Okay, penyakit berjangkit disebabkan oleh jangkitan daripada patogen. Okay, patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Medium ni adalah pengantara. Okey, contohnya udara. Udara adalah medium. Air adalah medium. Vektor adalah pembawa medium tersebut. Contohnya nyamuk. Nyamuk adalah vektor. Okey, dia membawa patogen. Dia membawa patogen. Okey, medium dia apa? Medium dia adalah sentuhan. Kalau nyamuk lah. Dia sentuh. Bila dia sentuh baru kena. Kalau tak sentuh tak kena. Ataupun dia hisap. Dia hisap baru kena. Macam tu. Okey, baik. Contoh tuberkulosis, sesama kurap, panah, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria, demam zika. Okey, penyakit yang boleh berpindah daripada seorang baik. Penyakit tidak berjangkit berlaku disebabkan faktor genetik atau gaya hidup. Contoh, kanser, hipertensi. Hipertensi ni tekanan darah tinggi lah. Diabetes, kencing manis, tak menjangkiti. Ramai orang rakyat Malaysia yang kena diabetes. Mak ayah pun mungkin ada yang diabetes. Tok Wan kena diabetes. Tapi adakah akan kena pada kita? Tidak, dia tak kena. Sebab dia bukan penyakit yang berjangkit. Tetapi kalau keturunan kamu ada diabetes, kemungkinan kamu akan kena juga. Dia punya probability dia juga adalah tinggi. Mungkin kamu tak kena sekarang, mungkin bila kamu agak berusia, katakan umur 50, kamu akan mula kena lah. Macam tu. Okay, asma dan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni adalah penyakit berkaitan dengan jantung. Saya tulis sini. Jantung. Allah. Okey. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit berkaitan jantung. Lemah jantung, sakit jantung, saluran jantung tersumbat, aterosklerosis, semua yang berkaitan dengan jantung ni kita sebut penyakit kardiovaskular. So dia tidak menjangkiti orang lain. Orang tu kena sakit jantung, kamu pun takut menghampiri dia sebab takut kamu pun terkena sakit jantung. Tidak, dia tak akan jadi macam tu. Okay, penyakit ini tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okay, yang ni senang. Senang kan? Boleh faham kan? Senang sangat-sangat lah. Okay, baik. Okay, kita tengok bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Bagaimana berjangkit? Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen. Patogen ini ialah organisme yang menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, semua virus, sesetengah bakteria, bukan semua bakteria, ada jenis-jenis bakteria. Okey, protozoa, kulat dan cacing. Ini adalah patogen yang akan menyebabkan penyakit tersebut disebarkan. Okey. Baik. Apa ni? Bagaimanakah penyakit berjangkit seperti sesama boleh dicegah? Dia tanya. Ni kita memang dah pakai lah sekarang ni. Norma baru. Semua kena pakai face mask. Sebab apa? Dalam kamu punya bila bercakap tu dia akan keluar bersama titisan-titisan air. Tapi kita tak nampak. Kalau kita pakai face shield tu, kita nampak lah ada wap, lepas tu ada titisan air kecil-kecil tu. Jadi titisan air kecil-kecil itulah yang akan tersebar. Dia akan keluar. Angin bawa, sebab dia kan ringan, angin bawa kena dekat orang lain. Okey, saya perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan dijangkiti sesama. Inilah yang sepatutnya. Okey, sepatutnya orang yang sakit itu kena pakai sebab tak mau kuman dia tersebar pada orang lain. Tapi dalam keadaan sekarang ni, COVID-19 ni, sebab kita tak tahu siapa pembawa. Kita tak tahu, orang tu pun tak tahu kata diri dia ada COVID-19, ada virus dalam badan dia, virus COVID-19. Jadi sekarang ni semua orang kena pakai sebab kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. Okay, tujuannya yang ni lah. Baik, seterusnya.
Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen yang dipindahkan daripada seorang mangsa ataupun hos kepada mangsa yang lain melalui vektor dan medium seperti air, udara dan sentuhan. Contoh macam nyamuk tadi kan, nyamuk tadi disentuh. Tapi nyamuk tu lebih kepada dihisap lah. Dihisap tu kena lah. Kalau dia sentuh touching saja taklah kena kalau nyamuk tu kan. Tapi kalau macam kes lain, contohnya macam COVID-19 tu ataupun sesama kan, bila kita sentuh memang kita akan dijangkiti kecuali kita punya imun badan kita sangat kuat. Yang tu ada tajuk seterusnya pula. Kecuali kita punya imun badan kita sangat kuat. Jadi walaupun kena tapi badan kita boleh lawan balik. Jadi kita tak sakit lah. Macam tu. Okay, sebab tu ramai pesakit COVID-19 dia cuma batuk-batuk, sesama demam sikit. Lepas tu dia baik. Cuma dia kena di isolate, kita kena asingkan dia, kena kuarantinkan dia sebab kita tak mau dia punya kuman itu, virus itu tersebar pada orang lain dan orang tu dia lemah, maka dia akan jadi sakit teruk. Dan seterusnya lah. Kan sebab bawaan udara ni dia sentuh-sentuh ni dia mudah sangat. Memang dia mudah sangat-sangat orang akan kena. Okey? Baik. Jadi orang tu dia tak adalah teruk mana sangat. Dia sikit-sikit je. Lepas tu dia cepat baik. Dalam masa 14 hari tu dia akan baik lah. Dia cuma demam, batuk sesama sikit-sikit macam tu je. Itu orang yang imun dia tinggi. Orang yang imun dia rendah dia memang sakit teruk lah. Hilang selera makan, lepas tu dia demam teruk, dia batuk teruk, dia rasa batuk, tak boleh nak bernafas. Tarik sikit batuk, tarik nafas sikit batuk. Udara tak cukup. Jadi rasa penat lah. Yang teruk tu lah yang kena pakai bantuan alat pernafasan tu sebab dah terlalu teruk sangat dah. Oksigen masuk sikit sangat dalam dia punya paru-paru. Okey? Baik, jadi kita tengok. Mangsa ialah hos yang lemah dan mudah dijangkiti. Ni mangsa. Mangsa nah. Hos yang lemah. Hos yang lemah mudah dijangkiti. Dia mudah dijangkiti dan lemah ni bila mana dia punya imun badan dia rendah. Antibody dalam badan dia tu rendah. Sebab tu dia jadi mudah dijangkiti. Setelah dijangkiti penyakit, hos akan menunjukkan gejala yang tertentu. Okey, baik. Penyakit bawaan udara. Terdapat dua cara jangkitan penyakit bawaan udara iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Yang pertama titisan. Macam COVID-19 tu melalui titisan air. Titisan air liur kita tu. Ataupun sama jugalah sesama lah lain-lain semualah kan. Okey, titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan habuk ni dia bawaan udara lah. Bersama habuk oleh angin. Okay, jangkitan titisan, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Bila kita bernafas pun sama. Kalau kamu letak cermin dekat hidung kamu tu, kamu pun bernafas. Okey, kamu akan dapat nampaklah dia ada wap sikit, lepas tu ada titisan udara. Kalau hik sikit memanglah tak nampak kan, tapi kalau lama boleh perasan lah. Okey. Jangkitan habuk. Bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Ini yang kita kata daripada udara ni. Okey, angin bawa. Dia berada dalam udara. Sebab tu kita pakai face mask. Sebab dalam udara tu mungkin ada patogen yang kita tidak tahu yang telah dibawa oleh udara. Betul kita kena pakai face mask. Kalau tidak sorry kita pakai face mask, kita nak elakkan daripada kita keluar. Sekarang ni dalam udara tu sendiri dah ada. Kawasan-kawasan yang zon merah tu dekat Selangor, kat Kuala Lumpur, yang memang zon merah tu, membayangkan berapa ramai orang, sehari-hari ratus-ratus orang yang memang positif COVID-19, dia bernafas dalam udara tu dipenuhi dengan bakteria. Dipenuhi dengan virus. Bayangkan dalam udara tu ada virus-virus yang kita tak nampak. Penuh ni dekat udara. Sebab tu kita jangan pi. Kita panggil sporadik.
Sporadik. Spora, dia spora, ni kan spora kan. Kita panggil sporadik. Yang ni yang berlaku ni yang apa duk detect macam mana boleh kena ni? Ada kontak rapat ke dengan mangsa, dengan pesakit COVID-19? Tak ada. Saya tak ada kontak dengan siapa-siapa. Saya tak ada pergi mana. Saya cuma keluar pergi beli barang, saya balik. Tapi macam mana boleh kena? Disebabkan dalam udara itu sendiri ada banyak patogen. Sebab kawasan tu kawasan zon merah. Zon merah maksudnya ada orang ramai yang sakit. Jadi udara dalam tu tak bersih. Udara tu penuh dengan virus tu. Itu yang bila kita keluar, kita bernafas. Kan? Kena pula kita buka. Kan kita buka sekejap. Sebab apa? Panas. Kita buka sekejap. Masa kita buka sekejap tu lah kita sedut nafas tu, udara yang masuk tu bersama dengan spora ni. Spora ni virus tu kan duduk dalam udara tu disedut, kita masuk tu dalam paru-paru kita. Itu yang tak tahu, tak tahu macam mana boleh kena. Tak ada kontak dengan siapa-siapa pun. Sebab apa? Sebab dalam udara tu sendiri dah ada. Sebab tu kita jangan pergi zon merah. Jangan duk pergi zon merah. Kalau gamak-gamak terpaksa pergi zon merah tu, kan, kita daripada zon hijau, kita pergi ke zon merah ataupun zon kuning pergi ke zon merah. Kalau dah terpaksa sangat-sangat, kena pastikan face mask kita ni kena sentiasa pakai. Kalau boleh pakai yang tutup rapat banyak sikit tu. Lepas tu dia punya filter dia tu lebih banyak lah. 3 lapis, 4 lapis, ada yang sampai 5 lapis. Macam tu. Ada jual dah sekarang 5 lapis pun ada. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak elakkan virus itu masuk. Sebab dia berada dalam udara. Sebab orang sakit terlalu ramai dekat situ. Kat Belah Selangor tu, Allah Akbar, sehari-sehari ratus-ratus, 500-600 kes. Jadi dalam udara tu sendiri ada. Itu yang kita kata sporadik tu, kita tak tahu main daripada mana. Dia keluar di udara. Okey? Baik. Itu cara jangkitan penyakit bawaan udara. Okey, ni bawaan udara. Okey, satu melalui titisan, satu lagi melalui jangkitan habuk. Baik, jadi jangkitan melalui udara dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara yang berikut. Menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Yang ni duk ada dah ni dalam YouTube ni. Banyak negara macam-macam bahasa semua duk mempromosikan benda ni. Bila kita bersin, kita apa? Tutup. Kita tutup dengan siku kita, tutup. Tutup macam tu bila kita bersin. Atau kalau kita ada kain ke tisu, kita pakai kain ataupun tisu tu lah. Jangan duk batuk tu, batuk macam gambar tu. Batuk dalam keadaan terbuka, jangan. Ataupun bila kita bersin dalam keadaan terbuka, hacim. Macam tu. Bersin tu, air tu yang ada bakteria, ada kuman tu, habis rata. Okay. Tidak meludah di merata-rata tempat, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Yang ini. Elakkan 3C. Tempat yang crowded, orang ramai. Lepas tu close space, ruang yang sempit. Dan satu lagi adalah close conversation. Bila kita bercakap tu jangan duduk rapat-rapat, kena duduk jauh. Jarak berapa? 1 meter. Inilah ni yang 3C ni yang Dr. Tan Sri Nur Hisham duk sebut tu. Dia tiap-tiap hari dia sebut. Amalkan 3C. Kita kena elakkan daripada melakukan 3C ni. Ialah apa? Amalkan pula. Kita kena elakkan 3C. Elakkan close. Close kawasan yang tertutup. Biar duduk tempat yang lebih terbuka. Yang kedua, C adalah apa tadi? Lupa dah. Tak boleh duduk tempat yang crowded space. Jangan duduk tempat-tempat yang sesak. Macam sekarang ni, emas murah. Berebut-rebut orang beratur nak pergi beli barang kemas. Sebab apa? Emas murah. Murah pun taklah murah sangat. Murah sikit je daripada biasa. Tapi tak murah juga. 3-4 ribu juga nak beli satu-satu tu kan. Tapi itulah. Dia jadi penuh orang dekat situ. Macam sebelum ni di bulan lepas dekat Kelantan ramai yang kena saman. Sebab apa? Bersesak-sesak kat kedai barang kemas. Nak beli takut tak dapat. Emas murah. Okey, baik. Itu adalah
crowded. Lepas tu yang ketiga adalah close conversation. Kita jangan duduk rapat-rapat. Bila kita bercakap tu duduk jauh-jauh. Inilah mengelakkan diri. Okay, memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultraviolet yang boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Okay, baik. Yang ni. Okay. Baik. Pencahayaan kena cukup. Okay, bila cukup cahaya, contohnya macam bilik kita kan, gelap pun, maka bakteria akan hidup lah. Jadi kita kena buka, bagi cahaya masuk, tepuk-tepuk sikit bantal, kipas-kipas tilam tu kan. Nanti sesetengah organisme tu, mikroorganisme tu bila kena cahaya matahari, dia ada ultraviolet kan, dia ada ultraviolet ni, maka organisme tu akan matilah. Sebab tu pentingnya ada cahaya yang cukup masuk dalam bilik. Jangan duduk gelap tu. Gelap-gelap tu memang kuman banyak. Memang tak sihat, percayalah cakap saya. Okay, contoh penyakit boleh berjangkit melalui TB. Tuberkulosis ni TB, dia batuk-batuk tu kan. Okay, sesama sindrom pernafasan akut teruk, SARS. Okay, dulu ni SARS. Sekarang ni SARS jadi tak menakutkan pula. Sebab apa? COVID-19 lebih menakutkan. Sebenarnya COVID-19 ni ada adik-beradik ni, SARS ni. H1N1 ni nampak influenza A ni. H1N1, H1N2, H1N3, ni adik-beradik dia. Adik-beradik dia cumanya COVID-19 tu jenis baru. Dia bermutasi di jenis baru. Nama dia COVID-19. Okay, dan cacar air. Okay, ni ada info, kamu boleh scan lah. Scan, nanti keluar maklumat. Ataupun kamu type ni, copy ni, type. Dapatlah. Seterusnya, penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air ni selalunya kawasan banjir lah. Okay, jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan okey, yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi yang sempurna. Okey, ni zaman dulu. Zaman sekarang tak berapa ada dah. Zaman dulu ada, kita ada taun. Kawasan-kawasan kampung, zaman-zaman dulu ada, zaman sekarang tak apa ada dah. Okey, sekarang ni sebab semua kita punya sistem sanitasi kita ni adalah lebih baik dan bekalan air kita adalah yang terawat. Sebagai contoh, bila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai, tinjanya mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar. Okey, benda ni payah dah lah nak berlaku. Payah dah nak berlaku. Ini zaman dulu. Tapi tetap ada sebab di negara-negara dunia ketiga yang masih lagi mundur kan, benda ni masih lagi ada. Even dalam dia punya air dia tu ada satu ada telur-telur parasit, cacing parasit. Bila dia minum air tu, telur tu masuk dalam perut dia, so telur tu menetas. Maka cacing tu apa nama cacing tu? Tak ingat nama dia. Cacing tu dia akan hidup, dia duduk makan apa? Segala zat nutrien yang kita makan dia duduk sedut. So bila doktor jumpa, scan, jumpa, doktor pun tarik dia kena tolak, tarik tu panjang, sampai panjang tu dia punya cacing dia dihidup dalam perut manusia. Perut manusia tu buncit tu. Sebab apa? Cacing duk hidup subur dalam tu. Panjang cacing, ada sampai panjang daripada. Memang geli ya. Okey. Tu dekat negara-negara yang agak mundur lah, yang diambil daripada air sungai. Okey. Baik, selain sistem bekalan air dan sanitasi yang tidak sempurna, banjir juga boleh menyebabkan penyakit boleh merebakkan penyakit berjangkit. Yang ini yang duk berlaku dekat kita sebab kita masih lagi mengalami banjir. Jadi bila banjir, semua kuman tu semua bercampur. Kamu punya kamu punya sisa-sisa najis kamu tu, kamu punya sisa-sisa daripada sinki dapur, semua tu dihantar ke satu tangki septik. Okey, jadi bila banjir, tangki septik tu pun semua dah masuk air. Jadi najis-najis yang mana yang dikumpulkan satu tempat semua dah bergabung dengan air banjir. Kamu duk main air banjir tu, sedangkan air banjir tu bercampur dengan air najis. Tapi kamu tak nampak lah benda tu kan sebab kamu duduk tempat lain. Sebenarnya tak jauh je, macam dekat taman rumah saya kan.
Dia bila nak arah masuk ke taman rumah saya tu memang terus jumpa dia punya kawasan yang Indah Water buat kan. So semua sisa semua masuk dekat situ kan. Daripada situ barulah Indah Water dia akan sedut. Dia sedut dekat situ lah. Dia tak sedut lah kat rumah kita sebab dah buat piping semua masuk dekat situ. Dia sedut kat situ. So bila banjir, kawasan tu semua air masuk. Lepas tu masa tu lama dah lah, tahun 2000 berapa, masa banjir tu tahun 2009. Tahun 2009 kan tahun 2010 macam tu. Masa banjir yang kali pertama yang teruk Perlis tu, anak saya baru setahun lebih masa tu. Saya tak bagi pun dia cecah kaki dia dekat air banjir dekat taman rumah saya. Sebab apa? Sebab dekat depan tu ada dia punya loji dia tu. Dia punya, bukan loji lah, dia punya takungan dia tu kan. Saya pun geli geleman. Nak lalu, ya Allah, nak haru, ya Allah. Duk tahu dah kata kat sana tu memang ada, dia dah bercampur semua dah dengan air. Memanglah air banjir tu satu air yang banyak, tetapi bakteria kuman yang ada tu dia duduk sekali dalam tu. Semua main daripada situ. Geli-geleman lah, ya Tuhan, tak tahu nak cakap macam mana. Anak saya tu dia kaki dia duduk acah-acah, dia setahun lebih dia duduk acah-acah dia nak main air kan. Saya tak bagi. Duduk dalam buai tu, duduk diam-diam. Jangan turun. Dia duduklah, dia senyap je dekat dalam buai dia tu. Dia baru setahun lebih masa tu. Setahun setengah kot masa tu umur dia. Budak lagi dah teringin kan, tapi saya tak bagi. Jadi siapa yang duk main air banjir tu, itu yang sakit tu. Dan biasanya yang paling ketara adalah penyakit kulit. Dia akan ada penyakit kulit. Gatal-gatal lah, berkudis lah, yang tu yang pertama yang akan campak. Okay, siapa yang duk main tu dia tahulah. Lepas main air banjir tu dia gatal habis badan. Okay, antara contoh penyakit yang berjangkit melalui air termasuklah kolera. Kolera, demam kepialu, disentri, ameba. Okay, demam kepialu ni lah yang daripada taun tu. Kita panggil daripada tahun tu. Okay, jadi demam kepialu. Alright. Ataupun kolera ni. Kolera. Dalam air tu ada bakteria ni yang dia sakit tu kolera. Okey. Jangkitan penyakit melalui air boleh dicegah dengan cara mencampurkan klorin dalam air kolam renang dan sistem bekalan air, membina tandas yang punya sistem sanitasi yang sempurna, mendidihkan air minuman dengan sempurna, mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Bila kita masuk bilik air, keluar tu kita sabun tangan. Yang ni yang kita kena amal. Sekarang ni memang kita kena amalkan sungguh-sungguh lah. Kita kena kerap cuci tangan. Sebab kalau tangan kita tu dah pegang batas tempat dan nak dijadikan cerita, tempat yang kita pegang tu orang yang kena COVID-19 pun dia pun pegang kan. Jadi bila kita sabun tangan kita, bakteria tu virus tu akan mati. Dia akan keluar lah, dia akan matilah, dia memang tak akan lekat pada kita. Tapi dengan segeralah. Tapi kalau lepas kamu pegang pula hidung kamu ke mata kamu ke, memang dia akan masuk lah dalam badan kamu. Tapi kalau duduk kat tangan saja, lepas tu tak lama lepas tu saat tu kamu pergi basuh tangan kan kamu sabun kan, maka insyaAllah. Right. So langkah-langkah mencegah penyakit bawaan air. Seterusnya, jangkitan penyakit melalui sentuhan. Yang ni kita sentuh-sentuh tu. Okay. So COVID-19 ni semua ada. Ni yang biasa-biasa saja. Okay. Contoh penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurap dan panau. Ni panau, yang ni kurap. Okey. Kedua-duanya disebabkan oleh kulat. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Okay, jadi sebab tu kalau kita beli baju yang terpakai, baju bandar ke apa ke kan, jangan pakai terus. Kena basuh dahulu. Sebab kita tak tahu, mungkinlah memanglah orang yang jual tu dia kata baju tu telah dibasuh apa semua baru dia jual kan. Tetapi kita tak boleh nak mengesahkan benda tu adakah betul telah dibasuh. Jadi kita kena basuh dululah. Sama juga baju yang kita baru beli, kita beli dekat shopping mall ke apa ke kan. Baju baru ni, baru kedai ni, tapi kita tak tahu berapa ramai dah cuba pakai baju tu. Kan baju kan boleh kita beli cuba-cuba kan, masuk fitting room kita cuba. Jadi mungkin badan dia ada panau, kita mana tahu kan. Lepas tu kamu pun try padan, ataupun kamu tak try, kamu letak-letak kat badan, padan.
Lepas tu kamu pun beli. Balik kamu terus pakai. Sedangkan orang tu ada sakit panau. Dah lepas tu kamu pula panau. Gatal. Tak tengok, oh naik panau. Macam mana boleh kena? Tak tahu lah macam mana boleh kena. Macam mana? Sebab baju tu lah. Kamu tak basuh, pakai terus. Okey, baik. Penyakit seperti sifilis dan gonoria pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit-penyakit ini terdapat dalam air mani dan bendalir faraj. Selain itu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penagih dadah. Okey, baik. HIV ni adalah virus. Sakit yang disebabkan oleh virus adalah AIDS. Okey. Virus HIV ni bila orang tu kena, dia akan mendapat AIDS. AIDS ni adalah lemah imun badan. Autoimmune defense system, apa benda tu? Tak ingat. AIDS, okey. Tapi maksudnya dia punya sistem imunisasi badan dia jadi lemah. Ini kita panggil AIDS. Okey, daripada virus HIV. Okey, jadi dia merebak bagaimana? Sentuhan tidak merebak tetapi melalui hubungan seks dia akan merebak. Darah, tangan dia luka, kita pergi pegang, kena darah dia, yang tu akan kena. Okey, perkongsian jarum suntikan. Jarum suntikan orang yang menagih dadah tu, hang ada AIDS, ada virus HIV dalam badan dia ada AIDS, lepas tu dia cucuk pula orang lain atas jarum yang sama. Okey, maka penagih dadah tu pun akan kena AIDS. Kalau pesakit ni payahlah sebab setiap kali jarum yang digunakan itu dia pakai buang. Jarum yang digunakan semua pakai buang. Kamu akan nampak lah memang doktor akan ataupun nurse tu dia keluarkan jarum tu jarum yang baru. Dia guna, dia buang. Dia buka tu depan kamu. Memang selalunya macam tu. Sebab dia macam satu prosedur lah. Sebab nak membuktikan kata jarum tu jarum yang baru. Macam tu. Okey. Itu adalah HIV. Okey, jangkitan penyakit melalui vektor. Okey, yang ni tadi jangkitan penyakit melalui sentuhan. Seterusnya melalui vektor. Vektor ni adalah haiwan. Biasanya haiwan lah. Okey. Vektor setengah patogen tu bakteria tu lah ataupun virus menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu host kepada host yang baru. Haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Okey. Haiwan adalah vektor. Vektor ni yang membawa dia. Okey, sebagai contoh. Okey, Salmonella typhi. Salmonella, dengar bunyi nama sedap, Salmonella. Patogen ni nama Salmonella. Siapa yang bawa dia? Vektor adalah lipas. Okey, Salmonella typhi juga dibawa oleh siapa? Vektornya adalah lalat. Sebab tu lalat kita kena tutup makanan, jangan bagi lalat singgah. Sebab dekat kaki lalat tu, dekat lidah-lidah dia tu ada bakteria ni, ada patogen ni, patogen Salmonella. Itu yang bila makan sakit perut lah apa semua tu. Okey, virus denggi. Vektornya adalah nyamuk Aedes. Virus Zika. Vektornya adalah nyamuk Aedes juga, tapi jenis lain. Okey, Plasmodium malari. Ni yang malaria ni. Demam malah. Bila dia kena demam, malaria. Nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ni nyamuk tiruk kalau tak silap. Okey, kemudian bakteria Leptospira dibawa oleh tikus. Yang ni yang kencing tikus tu. Yang ni kencing tikus tu. Bila kena mati. Dia menyebabkan dia punya organ dalaman dia ni rosak. Selalunya kalau kena ni memang mati kencing tikus. Okey. Tengok rupa tikus pun menakutkan. Okey, baik. Beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitan. Okey, penyakit malaria, gejala menggigil, demam dan berpeluh. Okey, cara jangkitan, gigitan nyamuk. Kolera, cirit-birit dan muntah, vektornya lalat. Okey, cara jangkitan, makanan dan air yang tercemar. Denggi, gejala, sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Cara jangkitan, gigitan nyamuk. Zika, sama, gigitan nyamuk. Kepialu, demam, usus berdarah, ruam merah. Vektornya lipas dan lalat. Cara jangkitan, makanan dan air tercemar. Leptospirosis, demam, sakit kepala, sakit otot.
vektor tikus. Cara jangkitan, tanah, makanan dan air yang tercemar. Sebab tu kalau kita pergi dekat kawasan peranginan, contohnya macam dekat air terjun, ramai orang pergi dekat situ, dah ramai orang makan-makan. Dan sampah ditinggalkan. Bila sampah ditinggalkan, apa berlaku? Kita tengok pun, kita boleh nampak, kotornya kawasan ni, banyak sampah kan. Kita pun nampak kan. Okey, jadi tikus pun mai. Bila tikus mai, dia kencing lah. Dia kencing lah. Badan tikus tu sendiri pun memang ada banyak bakteria dah. Lepas tu dia kencing-kencing lagi, dia berak-berak lagi. Kan, dekat kawasan air terjun tu, kamu mandi tu ada banyak air kencing tikus dekat situ. Sebab tu kamu kena. Sebab tu saya tak berapa berani sangat sebenarnya kalau dekat air terjun ni, terutamanya air terjun ni orang memang ramai pi. Memang tak berapa berani. Sebab saya takut macam ni lah. Suami saya pun dia tak galakkan. Kita mandilah dekat pantai ke, insya-Allah. Tapi jarang jugalah. Sebab risiko macam ni lah menakutkan. Okey. Bagaimanakah vektor menyebarkan penyakit? Okey, nyamuk dan lalat merupakan dua vektor yang boleh menyebarkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Mari kita lihat dua jenis vektor ini menyebarkan penyakit. Okey, nyamuk. Okey, nyamuk dan juga lalat. Okey, nyamuk dia ketik. Dia ketik. Okey, dia ada patogen dalam kelenjar air liur, lepas tu dia masuk dalam kita punya saluran darah. Kemudian apa ni? Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan sebab dia masuk dalam kita punya saluran darah. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebabkan jangkitan ke mangsa lain pula. Baik. Lalat pada kaki dan badan lalat hingga kat makanan kita, kita pun makan. Lalat memindahkan patogen ke makanan. Lepas tu kita makan. Makan melalui, jadi patogen masuk badan melalui makanan yang telah tercemar. Jadi kita tengoklah makanan yang tidak bertutup, yang ada lalat tu jangan duk ambil lah. Kamu halau-halau pun, dia lalat duk hurung dah. Kalau saya memang tak makan lah. Kalau kamu buat, kalau gamuk makan, saya tak makan. Okey, makanan jual tepi jalan pun saya tengok-tengok juga. Kalau dia tepi jalan sangat, saya tak beli. Kalau dia ke dalam sikit, dia ada bertutup, saya beli. Mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. So kita ada peringkat prima, peringkat sekunder dan peringkat tertier. Peringkat prima ni daripada diri kita sendirilah. Diri kita sendiri. Contohnya apa? Jaga kebersihan. Lepas tu kita ambil vaksin. Yang sekarang ni untuk COVID, vaksin COVID-19 kan. Ada apa nama? Sinovac lah, Pfizer lah, macam-macam lah kan. Okey, itulah vaksin lah, vaksin. Imunisasi, okey ni pada diri kita sendiri. Kita buat pemeriksaan berkala, lepas tu kita amalkan gaya hidup yang sihat. Itu peringkat prima, peringkat pertama kita sendiri. Okey, daripada diri kita sendiri. Yang kedua, memutuskan transmisi jangkitan secara pengesanan. Ini yang kita selalu duk dengar dekat TV ni, yang COVID-19 ni. Secara pengesanan kes aktif dan pasif. Jadi kita beri datang awal pada pesakit, lepas tu kalau orang, dan kita asingkan pesakit, kita kuarantinkan dia supaya tidak menjangkiti orang lain. Ini sekunder. Tertier, kita kawal populasi. Kita kawal bagaimana kita musnahkan tempat pembiakan. Kita buat semburan. Contohnya macam dekat taman tu ada seorang tu kena demam denggi. Lepas tu apa yang akan berlaku? Mailah van Kementerian Kesihatan nak buat apa? Nak buat fogging. Dia buat semburan. Fogging. Nanti kan dia buatlah pengumuman. Perhatian. Pada pukul 5 petang akan dijalankan satu semburan. Dia beritahu. So semua dikehendaki keluar daripada rumah, tutup semua makanan. Dia akan beritahu kan. Okey, yang itulah. Kita nak membunuh vektor tersebut. Vektornya apa? Vektornya adalah nyamuk. Menguatkuasakan undang-undang dengan menggunakan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor ini 2 tahun lepas kot. 2 tahun lepas dekat Kuala Lumpur, restoran makanan India. Restoran tu restoran India lah. Memang India lah kan. Bukan orang Muslim lah pergi makan. Yang pergi makan tu orang India, orang Cina, orang lain lah. Dapat pergi makan makanan dekat restoran India
Sekali dapat laporan, mereka pun check, rupanya dia punya periuk, dia punya pinggan, mereka basuh guna air longkang dekat situ juga. Ya Allah, bila tengok tu rasa nak termuntah. Dia basuh guna air longkang situ juga sebab dia nak menjimatkan air. Kemudian dekat dia punya dapur dia sangat kotor, makanan jatuh dekat lantai, lepas tu ada banyak tikus. Ada masuk dalam surat khabar. Ya Allah, memang geli sangat. Inilah ni. Pengusaha premis makanan yang kotor. Baik, melindungi hos, menggunakan kelambu atau ubat nyamuk, memakai pakaian tebal. Okay, sampai sini ada soalan? Tak ada. Tak ada, faham ke? Faham tak? Okay, ni kalau kamu duk tengok TV selalu, ni benda ni memang ada. Sekarang ni memang sangat disebut-sebut. Setiap hari disebut. Kalau kamu tengok press conference daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham tu, kita punya pengarah kesihatan Malaysia kan, memang dia sentiasa sebut benda ni. Hari-hari daripada tahun lepas sampailah sekarang. Dan juga cara nak cegah daripada kita kena elakkan 3C, amalkan 3W. Wash, wear dengan wash, wear, wash basuh tangan, wear pakai face mask. Satu lagi apa dia W? Tak ingat. Elakkan 3C, amalkan 3W. Benda tu. Okay? Dan juga benda ni memang disebut selalu. Dia sebut hari-hari sebut. Kemudian bila orang tanya pun macam ni lah benda-benda jugalah yang dia akan sebut. Okey. Habis dah. So untuk tajuk 4.1 ni dah habis. Okey. Kemudian kita ada yang ni aktiviti 4.1 ni tidak okey, yang ni. Yang ni selalu saya bagi sebagai tugasan. Tapi yang ni saya tak bagilah sebab kamu duduk di rumah. Jadi payah sikit saya nak bantu kamu nak buat benda ni. Okey. Jadi kita ada latihan formatif 4.1 ni. Ini adalah buat dalam buku latihan. Buat hari ni juga. Sekejap lagi saya berhenti sekejap lagi. Kamu ambil buku latihan. Kamu pun jawab. Tulis hari dan tarikh hari ni. Lepas tu nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan patogen dan vektor? Salin soalan. Patogen ialah apa? Vektor ialah apa? Nombor 2, berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Bagi satu contoh. Okey. A, bakteria buat dash. Bakteria sakit apa? Sakit? Tengok balik nota kat atas. Bakteria. 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 Mana bakteria? Bakteria. Ni? Tak tahu ni apa dia, tak tahu. Penyakit apa tak tahu. Contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteria. So virus, kamu boleh buat apa? HIV pula. Virus HIV, virus HIV, sakit, penyakit, tulislah penyakit adalah AIDS. Penyakit adalah AIDS. Kulat, namakan kulat apa? Kulat apa tadi ada dekat atas ni tadi? Ada kulat, ada kat atas ni kulat tadi. Ni patogen, bakteria, ni virus Zika, contohnya virus Zika kan. So virus Zika sakit apa ada? Demam kan? Demam, penyakitnya demam, virusnya virus Zika, contohlah. Okey. Mana dia? Kena cari balik lah dekat atas tu ada tadi. Okey, baik. Jadi jawab macam tu lah. Kulat, nama kulat apa? Sakit apa? Bakteria nama apa? Sakit apa? Kemudian nombor 3, berikan 2 contoh penyakit berjangkit dan 2 contoh penyakit tidak berjangkit. So, kat atas ni tadi, penyakit berjangkit. Okey. Penyakit berjangkit dekat sini, penyakit tidak berjangkit dekat sini. Kan? Contoh penyakit berjangkit adalah tuberkulosis sesama. Penyakit tidak berjangkit,
Kanser, hipertensi. Senang je jawapan dia. Okey, seterusnya nombor 4. Nyatakan 3 cara penyakit berjangkit disebarkan. Okey, penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Tengok mana dia penyakit berjangkit. Melalui apa? Sentuhan, melalui vektor. Ataupun satu lagi apa? Penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit disebabkan oleh apa? Dia bawa jangkitan titisan ataupun ni apa? Bawaan udara. Melalui bawaan udara. Ada tadi soalan. Okey. 3 cara penyakit berjangkit disebarkan ataupun melalui apa? Sentuhan. Paling mudah ni lah melalui sentuhan. Lagi apa? Melalui sentuhan. Mana tadi? Sentuhan patogen melalui vektor, sentuhan vektor dan bawaan udara. Sentuhan vektor dan bawaan udara. Tulis kat sini. Sentuhan vektor dan yang ketiga adalah bawaan udara. Tengok balik kat atas ni. Kat atas ni ada tadi punya jawapan dia. Kan? Buat balik. So, sikit saja 4 soalan. Boleh siap? Sat lagi juga boleh siap. Okey, boleh. Habis. So, habis 4.1. Okey. Mana dia? Allah tak masuk pula dah. Alright. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Saya ada lagi sebenarnya. Bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Ada lagi ni. Kita tengok lagi satu. Pula private pula dah. Tiba-tiba jadi private. Sekejap. Dia dah tutup dah. Okey. Bagaimana vektor menularkan penyakit. Ni. Dia dah private kan? Kalau tidak dia open. Kalau dia open ni dia dah private kan? Tak boleh buka dah. Okey, tapi kalau kamu cari adalah. Kalau kamu cari kat internet ni adalah. Kat YouTube kan? Kamu cari apa? Penyakit kesihatan manusia. Kesihatan manusia. Okey. Kesihatan manusia. Ni? Kesihatan manusia. Kesihatan manusia. Banyak ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang pelajar Sumpun. Okey, hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 2, bab 4, tajuknya adalah kesihatan manusia. Jom kita mula. Dalam bab 4, kesihatan manusia, kita akan sentuh topik penyakit. Penyakit dapat diklasifikasikan dari segi dua ronde. Yang pertama, penyakit berjangkit dan kedua adalah penyakit tidak berjangkit. Apakah perbezaan antara kedua penyakit ini? Penyakit berjangkit boleh berpindah daripada satu individu kepada individu yang lain disebabkan jangkitan terdeteksi. Manakala penyakit tidak berjangkit tidak boleh berpindah kepada individu lain dan disebabkan gaya hidup ataupun genetik. Contoh-contoh bagi penyakit berjangkit adalah seperti sesama, demam, urat. Dan contoh bagi penyakit tidak berjangkit adalah seperti asma, kanser dan diabetes. Macam mana penyakit boleh disebar? Penyakit boleh disebar dari segi sentuhan, yang kedua dari segi air, yang ketiga dari segi vektor dan keempat adalah udara. Bagi menghalang penyakit daripada tersebar, kita boleh lakukan dari segi peringkat primer di mana kita akan tingkatkan hak kesihatan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan badan dan seterusnya adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat.
Seterusnya melalui peringkat sekunder. Bagi peringkat sekunder, cara ini adalah dengan memutuskan transmisi cakitan iaitu melalui pengesanan kes secara aktif dan juga pasif. Untuk menghalang penyakit daripada terus tersebar adalah melalui peringkat ketiga di mana kita boleh mengawal populasi vektor dan seterusnya melindungi host. Untuk soalan, apakah yang dimaksudkan dengan patogen dan vektor? Jawapan bagi patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit seperti virus, bakteria, ulat dan cacing. Manakala vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen ini seperti lipas, lalat dan nyamuk Aedes. Soalan seterusnya, jenis penyakit berjangkit, penyebab dan cara menanganinya. Contoh, batuk, bersin dan sesama disebabkan percikan tirisan air melalui patogen daripada mulut dan hidung. Cara menangani hendaklah menutup mulut dan hidung semasa bersin dan batuk serta tidak meludah di mana tempat. Sekian itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa tahu subscribe YouTube serta like Instagram dan Facebook Pusat Terjangkit. Okey. Alright, ada soalan? Ada soalan? Senang je kan? Senang sangat. Memang benda yang memang kita alami lah sekarang ni benda tu. Menyebabkan kamu tak boleh main sekolah semua tu, disebabkan benda tu lah. Okey, jadi ada soalan? Tak ada nak? Okey, baik. Nota saya, buku nota sains, kelas 2 amanah hantar 3 orang, 2 adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Okey, jadi saya harap sangat-sangat siapa yang tak hantar lagi tu hantar. Sebab saya nak tanda dengan cepat, saya nak pulangkan dengan cepat sebab saya nak kamu buat pula nota bab 4. Dan saya akan bagi latihan lagi. Sebab saya kan akan keluar mesyuarat, jadi saya tak ada. Jadi saya akan tinggalkan latihan lah untuk kamu. Jadi sangat penting kamu siapkan nota dahulu. Sebab kalau kamu tak buat nota, maksudnya kamu tidak belajar. Itu je. Bila tak buat nota, maksudnya tidak belajar. Bila buat nota, maksudnya belajar. Itu sajalah. Okey, jadi sangat penting pada saya lah benda tu. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada. Tak ada nak? Okey, baik. Semua dalam masalah. Okey, jadi kamu ada lagi 2 minggu sebelum kamu tutup sekolah. Kan minggu depan dengan minggu lagi sekali lah. Lepas tu cuti sekolah. Bukan pada cuti sekolah tu kamu akan mula masuk sekolah balik lah. Okey, jadi saya nak kamu kena bersedia lah, kena siapkan lah segala nota dan latihan tu. Okey, sebab esok kelas kita akan habiskan bab 4. Kita akan habiskan bab 4, lepas tu saya akan bagi latihan untuk kamu buat sebab saya tak ada, saya bikin paper. Jadi kamu akan buat semua latihan tu, bila kita buka sekolah, saya akan semak balik. Saya nak semak balik, kamu buat ke tidak kerja yang saya dah bagi tu. Jadi jangan bertanggung, kalau bertanggung memang kerja akan jadi sangat banyak. Okay, saya ingat tak ada soalan lah. So saya ingat itu saja. Saya cek kehadiran lagi sekali, tengok nama siapa yang tak ada. Yang ada saya catat sini Anik Danish, Nur Adelina dengan Nur Shazrila daripada 2 Adil. Ada lagi tak nama daripada 2 Adil yang saya tak sebut? Habis lah? 2 Adil semua ada. Okey, 2 Amanah yang ada dengan saya. Nur Adiliana, Nur Dini Akila dengan Nurul Atikah. Ada tak yang nama saya tak sebut? Ada. Nama siapa tak ada? Tak ada. Sebab ya nama apa? Tak. Sebab dekat sini ada 6 orang. Tapi betul lah kita ada 6 orang. Tadi saya nampak macam ada 8. Okey, so semua nama ada lah. Okey, baik itu saja. Nanti saya akan share link untuk kamu nak tengok semula lagi sekali rakaman yang tadi tu yang kita belajar tadi. Okey, saya ingat itu saja. Terima kasih.